Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Cikgu Fiza. Kita akan meneroka hari ini tentang bab 2, Perlembagaan Persekutuan Sejarah Tingkatan 5. So, are you ready? So, kalau dah bersedia, jom kita tengok apa yang ada dalam bab 2 ini. So, ini adalah bendera kesayangan kita, iaitu Jalur Gemilang Bendera Malaysia dan juga lambang kemegahan negara. Tahu tak bangunan apa ni? Betul. Ini adalah Menara Berkembar Petronas. So, kita akan tengok apa yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perlembagaan Persekutuan ni ada 4 komponen besar yang awak semua kena ingat. Yang pertama ialah latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Dalam latar belakang ini, kita akan fokus kepada asas pembentukan perlembagaan. Yang kedua, kita akan tengok sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Dalam sejarah ni, yang kita akan fokuskan ialah sejarah penggubalan pada tahun 1977 sehinggalah 1957. Yang ketiga, kita akan fokuskan kepada ciri utama Perlembagaan Persekutuan, di mana ciri ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden. Terakhir sekali, kita akan tengok pindaan Perlembagaan Persekutuan pada tahun, kita akan fokus pada 2 tahun, iaitu pada tahun 1963 dan 1965. Jadi ada 4 perkara awak kena ingat. Ingat lagi tak 4 perkara ni dalam bab ini? Okey, cikgu ulang balik. Yang pertama ialah latar belakang. Okey, yang kedua ialah sejarah penggubalan. Yang ketiga, ciri utama, dan terakhir sekali, pindaan. Jadi kita tengok yang pertama dulu, iaitu 2.1, latar belakang sejarah perlembagaan. Bila kita sebut tentang perlembagaan, adakah kita faham? Adakah kita tahu apakah maksud perlembagaan? Kita akan tengok dulu apakah maksud perlembagaan. Okey, siapa nak cuba? Okey, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Jadi dia merupakan asas kepada sesebuah negara. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pada sebelum kedatangan British, apa yang berlaku di negara kita? Okey, pada waktu itu negara kita diperintah berdasarkan sistem pemerintahan beraja yang kita dah banyak belajar sebelum ini. So, ini adalah gambaran pemerintahan beraja pada waktu itu, di mana pada waktu ini apa yang berlaku ialah raja memerintah. Raja memerintah berdasarkan undang-undang yang digubal pada waktu tersebutlah. Okey, undang-undang dan peraturan yang digubal pada waktu tersebut. Kemudian, setelah kedatangan British, apa yang berlaku? Okey, siapa tahu? Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. So, ini yang berlaku pada zaman British, dan akhirnya tahun yang kita tunggu-tunggu, di mana laungan merdeka bergema di bumi tanah Melayu ini. Okay, apa yang berlaku apabila telah merdeka pada waktu itu, pada sistem perlembagaan ini, negara kita akhirnya mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Jadi itu adalah antara
asas pembentukan perlembagaan. Jadi kita akan tengok dua jenis undang-undang yang terlibat dalam asas pembentukan ni. Yang pertama ialah Undang-Undang Negeri Melayu. Okey. Yang kedua nanti kita akan tengok ialah Undang-Undang Inggeris. So kita pergi yang pertama iaitu Undang-Undang Negeri Melayu. So siapa yang dah tersesat jalan boleh buka buku teks muka surat 22. So apa yang ada dalam Undang-Undang Melayu ini? Kita tahu raja sebagai pemerintah. Okey. Yang pertama, ini adalah ciri-ciri Undang-Undang Negeri Melayu iaitu raja sebagai pemerintah. So bila ada raja adalah rakyat. So rakyat memberikan, inilah contohlah gambaran. Rakyat memberikan ketaat-setiaan kepada pemerintah, iaitu pada waktu tersebut ialah raja. Yang ketiga ialah undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Dan yang keempat, undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Melaka, mempengaruhi undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Contohnya undang-undang yang wujud selepas itu iaitu Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. So ini adalah ciri-ciri undang-undang negeri Melayu. Sebelum kedatangan Barat, kita telah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. Jadi kita tengok pula Undang-Undang Inggeris. Salah eja pula, tak apa, kita boleh pandang balik. Undang-Undang Inggeris. So dalam Undang-Undang Inggeris ni, di negeri Selat, negeri-negeri Selat yang kita dah belajar sebelum ini, di negeri Selat, British memperkenalkan Charter of Justice. So ada tiga maksudnya ada piagam tertentu yang British ambil, iaitu tiga Charter of Justice. Yang pertama ialah pada 1807, di mana diwujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Dan yang Charter of Justice tu 1826, di mana dia menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Menyatukan Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Dan Charter of Justice 1855, diwujudkan mahkamah Singapura dan Melaka dan Pulau Pinang. So ini adalah komponen yang British ambil daripada England. Undang-undang yang diambil dari England itu yang berlaku di negeri-negeri Selat. Jadi kita tengok apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. So ni adalah negeri-negeri Selat. British memperkenalkan undang-undang dari England. Matlamatnya ialah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Di Sarawak pula, ada dua buah negeri lagi. Kita akan fokus di Sarawak dan Sabah. Di mana di Sarawak, British menggunakan the Common Law of England. So pada Ogos 1956, perlembagaan memberi kuasa pada badan membuat undang-undang itu Konsen Negeri. Terdiri pada 45 orang ahli. Majlis tertinggi pula dipengerusi oleh Gubernur, turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha Kawangan dan Peguam Negara. Perlembagaan Sarawak pada 1999 memberi kuasa kepada Majlis Tertinggi dan Kuasa Negeri. Di Sabah pula disebut sebagai Sabah Application of Law Ordinance 1951, di mana Majlis Undangan dan Majlis Kerja ditubuhkan dan berikan kuasa untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. So ini undang-undang Inggeris yang digunakan pakai di Tanah Melayu. So apakah kesimpulan yang kita belajar hari ini?
Okey, kesimpulan. Kita boleh buat dua kesimpulan hari ini, iaitu institusi pemerintahan beraja diteruskan di tanah Melayu walaupun setelah mencapai kemerdekaan, dan tapi beberapa pindaan disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Perlembagaan PTM 1957 diperkenalkan dan menjadi asas kepada perlembagaan serta asas kepada sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen negara kita pada hari ini. Jadi itu saja konten untuk kita hari ini. 2.1 Asas Pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Jadi ada satu soalan yang cikgu nak tinggalkan untuk awak semua. Okey, soalan kebat. Okey, rakyat Malaysia perlu mendaulatkan perlembagaan negara. Bahaskan. Okey, jangan lupa jawab soalan ini. Okey, seperti teknik yang cikgu telah ajar, awak boleh gunakan teknik PAS, iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Terima kasih.